Kementerian Luar Negeri bersedia membantu Kerajaan Sabah memudahkan proses perjalanan balik warga Sabah bagi tujuan mengundi dalam pilihan raya umum PRU Dewan Undangan Negeri DUN Sabah ke-17. Timbalan Menterinya Datuk Mohamed Al-Amin berkata segala proses berkaitan akan dipermudah dengan kerjasama kementerian dan agensi kerajaan berkaitan. Di peringkat parti, saya fikir satu cadangan yang cukup baik untuk dipertimbangkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR). Walau bagaimanapun, jikalau ianya menjadi satu pelaksanaan, Kementerian Luar Negeri akan sedia untuk membantu juga fasilitat. Datuk Mohamed menyatakan demikian kepada RTM semasa menghadiri Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Parlimen Kimanis. Sebelum ini, Pengerusi Majlis Pimpinan Negeri Parti Keadilan Rakyat PKR Sabah, Datuk Mustafa Sakmut menyarankan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR melaksana undi pos atau membantu mereka yang ingin kembali ke tanah air untuk mengundi dalam PRU DUN Sabah ke-17. Sabah julung kali terpilih sebagai lokasi pameran fotografi bertaraf antarabangsa TM 4.0 Two Mountains Photography Project. Pameran dijayakan dengan kerjasama Balai Seni Lukis Sabah dan kurator dari Jepun dan Kuala Lumpur. Pengarah Balai Seni Lukis Sabah, Sarah Elisha, menyifatkan pameran ini penting dalam mengetengahkan hubungan budaya dan kehidupan komuniti di sekitar Gunung Kinabalu dan Gunung Fuji di Jepun. Ia bukan sahaja menonjolkan keindahan dua gunung berkenaan, malah turut mempererat pertalian budaya kedua-duanya menerusi lensa seni. Tidak semestinya kita bergantung kepada landscape ataupun budaya itu sendiri, namun kita perlu juga menghayati kehidupan kita seharian dan mengekspresnya dalam bentuk fotografi. Beliau ditemui RTM selepas perasmian pameran tersebut yang disempurnakan Konsul Jeneral Jepun di Kota Kinabalu, Yamashita Yoshito. Bagi saya baguslah sebab di cross cultural punya program begini kita dapat mengenali culture diorang lebih mendalam, diorang pun dapat mendalami culture kita dengan lebih mendalam. Orang ramai dijemput menyaksikan pameran ini di Galeri Balai Seni Lukis Sabah yang berlangsung sehingga Jun depan, setiap Selasa hingga Ahad, bermula pukul 9 pagi hingga 4 petang. Pameran edisi keempat ini menampilkan 6 jurugambar dengan 3 daripadanya dari Jepun. Pertubuhan Kebajikan Islam Sabah Perkis terus komited mempergiat aktiviti dakwah, kebajikan dan pembangunan ekonomi umat Islam di negeri ini. Ini selaras matlamat penubuhan Perkis untuk memberi penjelasan dan pendedahan selain membantu golongan asnaf menerusi penyaluran bantuan secara berterusan. Presiden Perkis Sani Marib berkata usaha ini juga secara tidak langsung memperkukuh silaturahim dalam kalangan ahli Perkis yang kini mencecah 3,000 orang. Pertamanya, kita dapat mengeratkan hubungan silaturahmi di antara kedua belah pihak. Yang keduanya, kita dapat menyentuni dan mahabbah pada golongan-golongan asnaf yang menerima bantuan hari ini. Sani menyatakan demikian kepada pemberita dalam Majlis Pautan Ukhuwah Kasih Perkis Penampang dan Perkis Putatan serta Majlis Menyantuni Anak-anak Yatim dan Asnaf sempena Hari Raya Aidilfitri. Sementara itu, Ketua Bahagian Perkis Putatan Syekh Mahathir Syekh Abdul Wahid memberitahu pihaknya menggerakkan golongan belia bagi melaksana aktiviti penyaluran bantuan manakala golongan muslimah untuk menyantuni ibu tunggal dan fakir miskin. Perkis Putatan kita sudah menggerakkan daripada dua sayap. Salah satu adalah daripada golongan muda. Yang ini kita panggil Angkatan Muda yang akan banyak menyertai dan masuk alih untuk Perkis selain membantu untuk menyalurkan bantuan. Dan satu lagi adalah sayap Muslimah. Sayap Muslimah ini terdiri daripada Muslimah kita dan menggerakkan dari segi untuk mencari ibu-ibu tunggal dan fakir miskin. Akan datang kita akan teruskan program seperti ini di mana kita akan terus berhubung dan membantu diorang asnaf, anak yatim dan yang orang yang memerlukan. Dalam majlis ini kira-kira 62 asnaf, anak yatim dan pelajar tahfiz menerima sumbangan duit raya.
Lebih 80% peserta berjaya mendapat pekerjaan. Itu pencapaian inisiatif Fellow Sabah Maju Jaya SMJ yang diperkenal pada 2022. Ia selaras teras kedua pelan pembangunan SMJ untuk melahirkan golongan belia kelas pertama. Nirona Newman ada perinciannya. Kita tahu di Sabah ini banyak sangat talent-talent yang tidak digunakan sepenuhnya sebab rugi. Sebab kalau kita tengok di luar lah kan, semua pun dorong panggil talent-talent dorong balik ke negara masing-masing. Inisiatif Fellow SMJ, Ruang Anak Muda Sabah Berhikmat bersama jabatan dan agensi kerajaan serta syarikat berkaitan kerajaan GLC dan badan berkanun selama 6 bulan. Program ini dilaksana Kementerian Belia dan Sukan Sabah melalui Inkubator Kepimpinan Belia Sabah ICAPS. Memasuki siri ketiga, peserta didedahkan dengan alam pekerjaan sebenar dunia korporat yang memerlukan kemahiran komunikasi lebih baik sekaligus membina rangkaian profesional. Bila mereka melihat sendiri bakat-bakat ini, confirm. Mereka akan sendiri propose peserta-peserta ini untuk sama ada stay ataupun mereka akan terus serap masuk. Fellow SMJ dijayakan dengan kerjasama 10 kementerian dan lebih 20 GLC serta badan berkanun. Manfaat yang first thing is that exposure lah. Exposure dari segi bukan saja dari segi fellowship itu ke dunia korporat. Not only you deal with the local people. 90% klien kita adalah syarikat-syarikat daripada luar negara. My biggest achievement that I've achieved here is the fact that I am employed to be one of the staff in ASB. Saya bekerja rapat dengan CEO mengusahakan beberapa projek di Asian Supply Base. Ini merupakan satu peluang keemasan yang dapat membantu saya mempertingkatkan kemahiran penyelidikan dan memberikan idea dan juga meningkatkan kemahiran dalam menyediakan kertas kerja. Program fellow ni dia macam membuka mata setengah belia lah untuk faham apa tu kementerian, apa tu kerajaan dan macam mana cara pentadbiran, macam mana pekerjaan yang dilakukan oleh kerajaan di Sabah lah. Setakat ini 79 peserta mendapat manfaat di bawah program Fellow SMJ. 60 peserta lagi akan dipilih menyertai program Fellow SMJ Batch keempat yang akan dilaksana tahun ini sekaligus memberi impak besar kepada pembangunan modal insan Sabah. Nirona Newman, RTM. Kira-kira 350 tetamu memeriahkan majlis Rumah Terbuka Hari Raya Aidilfitri 5 Division Anjuran Markas 5 Division di Dewan Kinabalu Kem Lokawi. Majlis turut diserikan dengan kehadiran Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman dan isteri Toh Puan Farida Tusin. Majlis dianjurkan bertujuan menjalin kerjasama erat dengan komuniti setempat dan pihak berkepentingan luar selain menghargai kerjasama anggota tentera dengan pelbagai agensi kerajaan, swasta dan rakan strategik. Dalam majlis ini, Pertubuhan Muafakat Titipan Amal Isteri Wakil Rakyat Gabungan Rakyat Sabah Mutiara GRS menyerahkan sumbangan kepada Pusat Pemulihan Dalam Komuniti PPDK Kem Lokawi. Turut diserahkan sumbangan kepada Badan Kebajikan Keluarga Angkatan Tentera Bakat 5 Division. Baik saudara, sekian paparan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak bersama Fazril Hisham Afandi dari Sungai hingga Segara Palestin pasti merdeka.